Saudara, Sarawak memandang serius hal berkaitan pelupusan kelengkapan pelindungan diri PPE terpakai dalam usaha memastikan kesihatan awam dan alam sekitar tidak terancam. Perinciannya langsung ke Bumi Kenyalang bersama Vanessa Miring. Silakan. Ya, terima kasih Farha. COVID-19 bukan sahaja mendatangkan kesan negatif terhadap kesihatan manusia dan ekonomi, malah alam sekitar. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg berkata, ini kerana kelengkapan pelindungan diri PPE terpakai akan menjadi ancaman utama kepada kesihatan awam dan alam sekitar jika tidak dilupus dengan kaedah yang betul. Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg menjelaskan PPE seperti pelitup separuh muka, sarung tangan, bekas cecair pensanitasi tangan dan pembasmi kuman jika tidak dilupuskan dengan betul akan menjurus kepada kesan buruk terhadap alam sekitar sekaligus mencemari sungai menerusi bawaan angin atau air hujan yang memungkinkan virus pembunuh itu menjangkiti manusia semula. Menurut Ketua Menteri, untuk pelitup separuh muka, Sarawak yang mempunyai 2.91 juta penduduk merekodkan penggunaan sebanyak 628,000 pelitup separuh muka sehari dan jika tidak dibuang dengan kaedah yang betul akan mengakibatkan ancaman terhadap alam sekitar. Datuk Patinggi Abang Johari berucap pada majlis penyampaian hadiah Anugerah Alam Sekitar Ketua Menteri CMEA ke-9 di Kuching. Dalam pada itu, beliau menegaskan pembangunan mampan sentiasa menjadi keutamaan kerajaan pimpinan Gabungan Parti Sarawak dengan membangunkan negeri tanpa mengabaikan kesejahteraan rakyatnya. Antaranya menerusi pindaan terhadap Ordinan Sumber Asli dan Alam Sekitar 2019 untuk memperkukuhkan mekanisme kawal selia bagi pengurusan mampan sumber asli dan melindungi kualiti alam sekitar. Antara pemenang emas bagi anugerah CMEA ke-9 ialah Perbenah Emas Sendirian Berhad bagi sektor pembinaan, Sarawak Energi Berhad Mukah Power Generation Sendirian Berhad bagi sektor pembuatan dan Triniken Sendirian Berhad bagi sektor perkhidmatan. Ibu bapa serta penjaga di negeri ini tidak perlu risau untuk menghantar anak-anak kembali ke sekolah menjelang pembukaan sekolah kelak. Presiden Kesatuan Guru Sarawak STU Adam Prakash Abdullah yakin pihak Jabatan Pendidikan Negeri, Pusat Pendidikan Daerah serta pihak sekolah akan memastikan hanya guru yang sudah melengkapkan 2 dos vaksin sahaja dibenarkan hadir secara bersemuka. Sarawak mendahului dari segi bilangan gurunya, Sarawak mendahului bilangan guru yang telah diberi vaksin. Saya amat yakin bahawa menjelang pembukaan sekolah nanti guru-guru yang balik semula ke sekolah sudah semua diberi suntikan vaksin COVID-19 ini. Yang belum mendapat vaksin itu akan menguruskan kerja-kerja yang tidak bersemuka dengan pelajar. Tambahnya lagi, setakat ini guru-guru di Sarawak tiada masalah untuk menerima vaksin walaupun ada laporan yang mengatakan bahawa sebilangan guru enggan divaksin. Namun ia adalah disebabkan nasihat sementara oleh pihak doktor atas faktor kesihatan guru berkenaan. Beliau berkata demikian kepada RTM ketika diminta mengulas mengenai guru-guru yang enggan menerima vaksin. Jelasnya lagi, para guru yang juga sentiasa memohon agar pihaknya diberikan vaksin secepat mungkin supaya dapat memberi keyakinan kepada para pelajar apabila berinteraksi di dalam kelas nanti. Program intervensi 2 bulan bagi murid tahap 1 seperti yang diumumkan oleh Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razi Jidin semalam mendapat reaksi positif daripada para ibu bapa di negeri ini. Bagi ibu bapa kepada anak-anak yang masih berada di tahap 1 tahun ini, program ini dilihat amat baik untuk meningkatkan tahap penguasaan murid yang belum pernah menjalani sesi pembelajaran secara bersemuka. Bagi kami sangat baguslah sebab dannya pun macam Dadika punya setahun aja. So darjah 1 punya belajar dari rumah aja, so banyak tinggal lah. Bagi saya program intervensi ini adalah amat perlu sekali dan itu adalah salah satu daripada cara yang terbaik lah bagi saya supaya murid-murid ini tahap penguasaan mereka berbeza kan. Jadi yang lemah ini adalah peluang mereka supaya mereka tidak terkejut untuk menerima pembelajaran yang
baru. Benda ni memang patutlah, memang patut untuk memandangkan kita COVID ni. Banyakkan budak yang tak boleh pergi sekolah, memang tak ada belajar. Lepas tu pendidikan dari rumah agak kurang berkesan lah. Agak kurang berkesan, maksudnya kita tangguhkan 2 bulan tu memang wajar untuk budak yang macam-macam budak darjah 1, darjah 2 kan. Memang perlu sangatlah untuk dia pengenalan balik ke sekolah ataupun masa tambahan untuk catch up balik apa yang tertinggal. Semalam, Kementerian Pendidikan memaklumkan pihak sekolah akan menggunakan tempoh 2 bulan untuk melihat tahap penguasaan murid selain memberi bantuan dan sokongan yang diperlukan sebelum ke peringkat seterusnya. Ekoran pelaksanaan itu, kemasukan murid tahun 1 ke sesi persekolahan tahun hadapan akan bermula pada Mac 2022. Seramai 12 gelandangan di sekitar Kuching berjaya divaksin menerusi program vaksinasi komuniti gelandangan malam tadi. Vaksin dos kedua itu melibatkan 11 orang lelaki dan seorang wanita. Program turun padang Kementerian Kebajikan, Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak itu turut melibatkan 9 bahagian pentadbiran di seluruh negeri dengan kerjasama pejabat residen. Dalam satu kenyataan media yang dikeluarkan oleh Kementerian terbabit, turut mendedahkan setakat 5 September lepas, seramai 101 orang gelandangan di seluruh Sarawak berjaya divaksin dengan sekurang-kurangnya 1 dos. Ia meliputi 31 di Kuching, 28 di Sibu, 23 orang di Miri, 1 di Samarahan, 7 di Sarike, 3 di Serian, 1 di Betong dan 7 di Kapit. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP Cawangan Sibu giat melakukan pemantauan bagi memastikan peniaga mematuhi harga maksimum kit ujian pantas RTK antigen COVID-19. Ketua Pegawai Penguatkuasa Daerah KPDN HEP Cawangan Sibu, Kelin Bolhasan berkata, sejak 5 September lepas, 40 buah premis telah diperiksa oleh pihaknya. Okay, setakat ini KPDN HEP Cawangan Sibu tidak menerima sebarang aduan berhubung harga kit ujian pantas antigen COVID-19 yang dijual melebihi harga maksimum. Jika sekiranya didapati ada peniaga yang menjual dan tidak mematuhi undang-undang berkenaan, pengguna boleh menyalurkan aduan kepada KPDN HEP yang berdekatan. Beliau menjelaskan aduan boleh dikemukakan menerusi laman web e-aduan.kpdnhep.gov.my atau WhatsApp ke talian 019-279-4317 serta menghubungi KPDN HEP Cawangan Sibu di talian 084-335-622. Tambahnya, di Sibu, jualan RTK antigen COVID-19 tersebut boleh mencecah sehingga 300 kit sehari. Kerajaan telah menetapkan harga borong bagi satu set RTK antigen COVID-19 ialah RM16, manakala bagi harga runcit ialah RM19.90. Dengan itu, sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Farha di Angkasa Puri. Silakan.